يا رمضان شهر الرحمة والغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Ramadan kepada para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit tazkirah yang berkaitan dengan makanan sihat Ramadan berkat. Dalam kemeriahan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bulan Ramadan sebagai bulan penuh keagungan dan penuh keberkatan. Keagungan dan keberkatan yang menghiasi bulan Ramadan telah menjadikan kehadirannya sentiasa dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh pelosok dunia. Perkataan berkat ini telah membawa dua makna. Yang pertama adalah kebaikan dan yang kedua adalah kebajikan yang melimpah. Daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang bermaksud daripada radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Apakah ini maksudkan ihtisab? Ihtisab adalah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Justru ibadah puasa merupakan satu amalan yang dapat mendidik dan membentuk ketakwaan seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Seorang hamba yang berpuasa terutamanya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu, dan apabila dosa seorang hamba diampunkan, maka hamba itu akan lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemeriahan kita menyambut bulan Ramadan ini juga tidak dinafikan bahawa pelbagai juadah aneka makanan dan minuman yang kita boleh dapati di bazar-bazar Ramadan khususnya. Sehingga kan kadang-kala ada para peniaga yang menyediakan makanan yang berlebihan untuk meraih keuntungan sehingga membuang juadah yang tidak habis dijual. Demikian juga yang berlaku kepada para pembeli ataupun pengguna khususnya yang membeli juadah melebihi daripada kapasiti yang sepatutnya kepada ahli keluarga. Hal ini telah mewujudkan suatu pembaziran yang nyata dan juga menyebabkan pembuangan sisa makanan yang berlipat kali ganda daripada asalnya ataupun daripada bulan-bulan yang sebelumnya, dan juga telah memberikan kesan kepada kelestarian alam sekitar. Apabila kita melihat dari perspektif agama Islam itu sendiri, pembaziran adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menggelarkan manusia yang suka melakukan pembaziran ini dengan gelaran saudara syaitan. Dalam surah Al-Isra ayat ke-27 yang berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Menurut Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahawa saudara syaitan adalah seperti menyerupai sifat mereka yang suka membazir dan juga boros. Di dalam Al-Quran juga telah menunjukkan ataupun dalam isu pembaziran Al-Quran ini menunjukkan kepada kita timbul beberapa golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi kitabnya Al-Quran dengan beberapa istilah. Yang pertama ialah al-mufsirun, iaitu berlebih-lebihan. Yang kedua adalah al-mu'tadin, orang yang suka melampaui batas, dan yang ketiga adalah al-mubadzirin, iaitu sebagai pemboros. Demikianlah beberapa istilah yang ditujukan kepada umat manusia yang suka melakukan pembaziran dan juga melampaui batas. Justru sikap suka membazir ini akan mencacatkan amalan soleh dan juga pelbagai amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini.
Sepatutnya apabila kita memasuki bulan Ramadan, kita akan lebih menghayati nilai beribadah, bersederhana dan juga tidak melampaui batas-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Justru di sini saya mengharapkan, saya menggalakkan kepada para peniaga khususnya perlu merancang kuantiti bahan yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pengguna. Begitu juga dari perspektif pengguna itu sendiri ataupun kita khususnya yang membeli ataupun yang membeli makanan dan juga minuman yang terdapat di bazar-bazar makanan, hendaklah sensitif semasa melakukan pembelian supaya makanan yang dibeli itu adalah sesuai dengan keperluan keluarga. Dan memastikan juga bahawa makanan yang dibeli adalah halal, bersih dan juga selamat. Kenapa saya kata begitu? Ini adalah kerana dengan makanan, dengan pengambilan makanan yang halal, sihat dan selamat akan menjadikan kesihatan kita berkekalan untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana tujuan utama kita menjalani ibadah pada bulan Ramadan ini adalah untuk kita meraih takwa dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha meninggalkan larangannya. Jadi termasuklah bertakwa itu adalah tidak melakukan pembaziran makanan terutamanya pada bulan Ramadan ini. Sekian dahulu tazkirah pada hari ini. Saya akhiri dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.